Salam Baitullah ini dibawakan khas oleh Bank Rakyat, bank pilihan anda, dan Rakyat Travel. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dari segenap pelosok dunia, dengan satu hajat, satu hasrat, membawa jiwa menghadap dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Salam Baitullah bertemu dengan anda kembali dengan tema memetik ibrah, membentuk syakhsiah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumiddin amma ba'd. Saudara para penonton yang dirahmati Allah sekalian, didoakan mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, saya mendoakan juga bagi rakan-rakan yang sentiasa menanti salam Baitullah ini dinaungi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk kita mencintai Allah, mencintai Rasul, mengikuti syariat yang telah pun ditetapkan untuk kita sebagai seorang umat Islam, insya-Allah. Dan pada malam ini rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, saya tidak kesorangan bersama dengan tetamu undangan yang cukup istimewa. Datangnya jauh juga, seperti macam malam semalam datang daripada utara, kali ini datang daripada satu negeri yang membawa nama yang besar juga. Tak lain dan tak bukan Al-Fadhil Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik-baik. Alhamdulillah. Tukar lokat. Tukar pergelih pula. Tukar pergelih pula. Oh, ni dah main tukar ganti-ganti pula. Macam main bola pula ganti. Tak apa. Walaupun fokus kita malam ni tentang salam Baitullah, tapi bola-bola juga kan? Oh, Saudi ya? Saudi. Kenang kita tengah Mekah. Okey, baik. Yang bagian Datuk, bila cerita tentang Mekah ni, bercerita tentang haji, memang sinonim bagi kita lah. Maksudnya kita ni tidak keseorangan. Pasti di sana kita akan membawa jiwa kita bersama. Sama juga kita malam ni, Datuk. Masya-Allah. Kita tak berdua. Ada tetamu di studio. Masya-Allah. Tak sunyi kan? Tak sunyi. Daripada jiran wanita, rukun tetangga, Taman Beringin Jenjang Utara Kepong. Assalamualaikum puan-puan. Alhamdulillah menemani kita malam ni. Masya-Allah. Alhamdulillah. Walaupun kita dua je kumbang, ada lagi bunga-bunga kat sana. Alhamdulillah. Jadi berseri-serilah malam ni kita nak cerita tentang juga haji, tapi kita nak fokus sikit malam ni, kita nak bawa rakan-rakan para penonton semua untuk kita bersama dengan yang bagi Datuk. Bercerita tentang Mekah, mungkin bila sebut Mekah ni memanglah haji. Umrah tu biasa. Jadi membawa satu nilai seruan, panggilan yang cukup istimewa. Apakah intipati yang paling hebat dalam nilai seruan sebagai tetamu Allah tu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat saya Fadil Ustaz Nabil, seterusnya para penonton, tetamu kita, tuan-tuan, puan-puan, puan-puan, puan-puan dan puan-puan, mudah-mudahan berbahagia sekalian. Seruan yang diajak untuk kita menunaikan haji ini diserukan oleh Nabi Ibrahim AS dan dirakamkan seruan itu di dalam surah Al-Hajj ayat 27. Wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Yang mana Allah Ta'ala sebut, Ibrahim, serukanlah semua manusia datang mengerjakan ibadat haji. Nescaya kita akan dapat tengok dia orang datang dengan berjalan kaki, dengan menunggang kenderaan daripada segenap pelosok bumi. Jadi ada satu rahsia yang menarik di sebalik penggunaan seruan ini, yang mana diulaskan oleh Syekh Saleh Al-Maghamisi dalam kitab Ayatul Hajj fil Quran. Dia mengatakan, kenapakah apabila Allah menyeru orang menunaikan haji, diseru kepada seluruh manusia. Dia tidak kata untuk orang beriman. Sedangkan untuk ibadat puasa, untuk orang beriman seruannya. Tetapi haji, walillah ala nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sekali lagi digunakan nas. Seolah-olah bukan Islam pun diajak. Di situ ada rahsia. Pertama, seruan ini memberi tamparan paling hebat.
kepada pengikut Abrahamik, iaitu agama yang percaya kepada Nabi Ibrahim, iaitu Yahudi, Kristian dan juga Islam. Islam tak ada masalah, yang dua lagi ni. Sebab mereka ni begitu mengkagumi Nabi Ibrahim. Sampai sekarang kalau di negara kita pun dah ada milah Ibrahim pula lah. Selalu memuja Ibrahim. Tetapi mereka lupa bahawa Ibrahim lah yang membina Kaabah. Dan tidak ada di kalangan mereka yang dapat mematahkan hujah bahawa Ibrahim yang membina Kaabah. Jadi apabila Allah menggunakan manusia, mu percaya Ibrahim, ni ayat kita lah. Mu percaya, apa mu tak nak datang? Kalau mu percaya, marilah. Ini memberi satu tamparan hebat kepada pengikut-pengikut Abrahamik. Yang kedua, seruan ini, dia nak menunjukkan solidariti orang-orang Islam. Perpaduan, penyatuan. Sebab itu kita tengok, berapa ramai orang datang buat haji. Dalam satu fakta yang dikeluarkan oleh Syekh Khalid Al-Faisal As-Sa'ud, yang merupakan Gubernur Mekah, dia mengata tahun lepas saja, yang datang buat haji 2,89,053 orang. Daripada jumlah itu, kita tak kata kita festival agama paling besar. Tidak. Sebab dalam dunia, kalau sekitar 2-3 juta ni masih lagi belum ranking ramai. Dalam dunia, perayaan agama yang paling ramai sekali, Godavari Mahapushkaram. Oh, itu dia punya penganut yang datang 110 juta. Oh, itu lagi ramai. Tapi dia orang sambut 12 tahun sekali saja. Ataupun kalau Pushkaram 2027 nanti, kalau Maha Pushkaram 144 tahun sekali. Jadi sebab itu dia memang tumpu betul. Kita haji tiap-tiap tahun. Dan haji ni pula 2,89,003 jemaah. Dia buat pecahan. 700,000 jemaah tempatan. 1,389,053 orang dari luar Saudi. Yang 753,000 lagi buat haji secara illegal. Kita tak kata haram lah kan, macam mengharamkan yang halal pula, ya. Yang tak ada urusan visa apa semua. Ada 2.25 juta jemaah yang melontar di Jamarat. Sebab walaupun jemaah ramai, tak semua boleh melontar. Yang kursi roda semua tak boleh. Dan ada 300,000 jemaah yang bergerak serentak setiap 1 jam menaiki shuttle daripada Arafah pergi ke Musdalifah. Bayangkan dengan jumlah sama itu, solidariti, perpaduan dan penyatuan. Kita melihat jemaah yang datang daripada presiden sampai rakyat paling bawah, gelandangan. Raja sampailah rakyat marhain paling bawah sekali. Kita melihat warna kulit yang pelbagai. Hingga kita boleh tengok, kalau bangsa orang Islam yang datang pada Nigeria, dia pakai pakaiannya macam rama-rama, suka menengok warna-warni tu kan, leng dia berjalan, kita jadi suka. Kalau macam jemaah pada Indonesia, sebab dia berjuta ramai sangat, dia pakai scarf, ikat di leher. Betul. Lain provinsi, lain warna. Macam pengakap pula dah, jambori pengakap. Kita jadi suka pula dah. Malaysia tu back orange dia tu lah. Kulu kele. Tahun ni warna apa entah. Dia ada warna-warni dia tu. Jadi sebab itu Malcolm X, ini seorang pemimpin terkenal Islam di Amerika ataupun nama Islam Haji Abdul Malik Shabazz, dia mengata dia ni dulu seorang yang taksub dengan kulit hitam. Tapi bila dia pergi haji tahun 64, apa kata dia? Saya tak pernah lagi melihat Islam ini begitu global sekali. Sampai kata-kata yang terkenal, I'm not a racist. And I do not subscribe to any tenets of racism. But my pilgrimage to Makkah telah membuka minda saya through Brotherhood of Islam. Sebab itu apabila Nabi Ibrahim diarah oleh Allah, seru. Semua orang dari seluruh dunia akan datang. Jadi kita sebagai orang Islam masa itu pun akan rasa seronok sekali dengan Allah. Tu di antara orang yang dapat hidayah. Betul lagi kita ni yang kita daripada awal lagi dah dapat Islam. Untungnya kita. Untungnya juga dengan penonton kita. Ada sesuatu nak kita kongsi. Dia, saya serahkan pada dia pula. Baik, terima kasih Ustaz Nabil. Sebelum saya umumkan Ustaz nama pemenang pada malam ni, kita dah ada pun untuk pemenang kuis harian untuk episod yang pertama semalam. Dan kita ada 3 nama pada malam ni, dan sedikit informasi saya wawarkan dulu Ustaz. Kepada penonton di rumah baik pun yang di studio ketika ini, anda masih lagi berpeluang daripada 7 September semalam hinggalah 28 September nanti, kita akan berikan soalan-soalan kuis harian kepada anda untuk anda menangi voucher percutian bernilai RM200 setiap seorang. Jadi di tangan saya ketika ini sudah pun ada nama pemenangnya. Yang bertuah pada malam ini ialah Puan Nur Hashimah binti Hamzah. Yang kedua Muhammad Fauzi Jerair.
Dan yang ketiga, Nur Syahidah binti Amran. Jadi tahniah kepada semua pemenang. Jadi kepada anda penonton Salam Baitullah yang masih lagi belum ada rezeki untuk memenangi kuis harian ini, kita masih ada sampai 28 hari bulan nanti. Jadi sebelum kita berhenti berehat, kita saksikan dahulu cara penyertaan bagaimana untuk anda menyertai kuis Salam Baitullah ini dan juga hadiah-hadiah yang menarik yang menanti anda di rumah untuk meneruskan menyertai kuis Salam Baitullah ini. Jadi kita akan kembali lagi dengan perbincangan bersama dengan Ustaz Nabil dan juga Ustaz Badili Shah. Jadi kita saksikan dahulu cara-caranya. Silakan. Sertai kuis harian Salam Baitullah, anda perlu mendaftar menerusi SMS. Type salam, jarak, al, jarak, nama, jarak, nombor kad pengenalan, jarak, alamat dan hantar ke 66300. Untuk menghantar jawapan, type salam, jarak, pilihan jawapan dan hantar ke 66300. Penonton yang menghantar SMS terpantas dengan jawapan yang tepat akan terpilih sebagai pemenang. Memetik ibrah, membentuk sahsiah, itu yang cuba kami bawakan dalam Salam Baitullah yang sudah pun Alhamdulillah memasuki musim yang ke-6 ini. Dan kepada anda yang baru saja mengikuti kami pada hari ini, sebenarnya hari ini adalah hari yang kedua kita bersiaran sempena keberangkatan musim haji para jemaah kita di Tanah Suci ketika ini. Dan kepada anda yang boleh memberikan komen anda kepada kami ada Facebook di carian Salam Baitullah. Dan seronok sebenarnya bila saya baca komen-komen rakan kita di Facebook ini, bukan saja berkongsi pandangan, malah turut berkongsi kerinduan betapa mereka merindui keberangkatan dan juga sucinya mereka berada di Tanah Suci ketika ini. Jadi bersama dengan saya ialah Muhammad Hafizi ketika ini dengan komennya, Assalamualaikum, panjat sujud kesyukuran Allah Subhanahu Wa Taala. Rancangan Salam Baitullah, rancangan bermaklumat dan berinformasi dalam penyampaian perkabaran terkini jemaah haji yang berada di kota Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Dan katanya Muhammad Hafizi, moga terubat kerinduan sekian lama menjemputku menjadi tetamu jua nanti. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dan itu daripada Muhammad Hafizi yang sempat saya bacakan. Dan kepada anda yang ingin memberikan komen dan pandangan, boleh terus saja ke Facebook kami. Dan sekarang ini kita ingin saksikan segmen Tetamu Allah yang menceritakan betapa detik sukar jemaah haji pada satu ketika dahulu. Dan kita terus saja saksikan bingkisan yang disediakan. Berdasarkan catatan sejarah, sistem pengangkutan yang digunakan jemaah haji Malaysia bermula dengan penggunaan kapal barang dan kargo. Ia berubah kepada sistem pengangkutan yang lebih selesa apabila menggunakan kapal penumpang berkelas 1, 2 dan 3. Selepas merdeka, barulah laluan udara menjadi cabang pengangkutan baru jemaah haji ke Mekah. Di antara kapal laut yang pernah membawa jemaah haji ialah seperti kapal Haji Anking, kapal Haji Malaysia Baru, kapal Haji Kuala Lumpur dan kapal laut Malaysia Raya yang diuruskan oleh Syekh yang datang dari Tanah Suci Mekah. Bekas Ketua Muassasah Asia Tenggara, Syekh Ali Yassin Abdul Majid berkongsi detik sukar dan mencabar jemaah haji suatu ketika dahulu. Itu jemaah haji Alhamdulillah sampai di Makkah itu sebab lama mau duduk di Makkah. Bulan puasa, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Dekat 3 bulan setengah. Mereka Alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah. Mereka bawa barang-barang itu sahara yang besar-besar. Ada yang 2 meter, yang 1,5 meter. Di situ penuh. Mereka bawa beras, gula, petai juga, ada ikan bilis juga, ada semua yang itu dengan buah-buah yang tidak akan buruklah. Mereka juga terpaksa berada di Tanah Suci selama 3 bulan untuk menunggu giliran pulang dan dalam tempoh itu mereka tidak berpeluang menghubungi kaum keluarga kerana tiada kemudahan alat komunikasi. Sekarang ini tahun ke tahun jemaah ini Mekah ini penuh. Sudah haji umrah. Umrah itu berapa milion datang ke Mekah. Kadang-kadang orang Mekah juga sekarang susah mau pergi ke Masjidil Haram sebab penuh jemaah haji.
kini tidak lagi perlu dilalui oleh jemaah haji apabila tabung haji dan kerajaan Arab Saudi bekerjasama dengan memperkenalkan sistem muassasah pada tahun 1984. Sepanjang memimpin muassasah Asia Tenggara, Syekh Ali Yassin memberitahu bahawa negara-negara Islam di seluruh dunia harus mencontohi Malaysia dalam pengurusan haji kerana TH dianggap sebagai terbaik di dunia. Jemaah Malaysia, jemaah yang paling baik sekali. Dia punya disiplinnya, dia taatnya sama-sama disiplin, sama apa semua yang rules yang di Saudi Arabia ini. Malaysia number one. Malaysia paling baik sekali, dibezakan daripada Malaysia dengan bangsa-bangsa yang lain. Dari semua teratur daripada Malaysia, mereka itu teratur, dipelajari macam mana akan sampai di Jeddah, macam mana akan sampai di Makkah, macam mana masuk di Masjidil Haram, macam mana ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana naik haji, macam mana itu dia orang ada macam ada praktis dulu sebelum mereka sampai di tanah Saudi Arabia. Allah Allah, begitulah dia pengalaman yang dapat kita kongsikan dengan salah seorang yang terlibat secara langsung dalam menguruskan jemaah haji, bekas Ketua Muassasah Asia Tenggara yang menceritakan keadaan dan detik-detik. Kalau kita pun ambil peluang berkongsi dengan orang yang lebih tua daripada kita, mungkin mak ayah kita kan, Datuk ya, mungkin tok kita, cak kita kan, minta tanya mungkin kenangan semasa naik kapal tu memang jauh berbeza sekarang. Ya. Jadi pengalaman tu penting kerana mereka nak dapat satu saja, nilai haji yang mabrur. Baik, Datuk, peluang yang ada ni kita tak nak sia-siakan. Sebab bukan kita dua je bincang ni. Baik. Ni puan-puan kita ni daripada jiran tetangga ni. Jiran wanita rukun tetangga Taman Beringin Jinjang Utara. Daripada tadi saya tengok ada yang catat, tengok yang Datuk sebut tu. Saya tengok ada seorang puan tadi dah pegang mic dah. Nampak macam ada soalan tu. Baik. Okey, silakan puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Saya Puan Saiyah binti Wahid, pengurusi jiran wanita rukun tetangga Taman Beringin. Ustaz, saya ingin bertanya. Saya nak pergi haji. Saya rasa bimbang dan takut. Macam manakah untuk saya menjadi tetamu Allah? Baik. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih kepada puan yang bertanya. Takut ni macam-macam pesen. Pertama takut, ada orang takut sebab masalah duit. Kalau pergi belanja balik memang tak ada duit. Tapi itu jangan takut sebab Nabi dah memberi jaminan. Nabi pernah sebut kepada Jabir radhiyallahu anhu, Jabir nak pergi haji, Nabi kata jangan takut, maftaqara kata Nabi. Nombor satu, pergi Mekah duit takkan jadi fakir kita. Pergi balik akan tetap macam sekarang juga. Ini jaminan daripada Nabi. Yang kedua, mungkin orang takut sebab nak meninggalkan keluarga. Itu bukan senang. Kita kalau pergi haji yang muassasah tadi, kalau 44 hari, itu kalau tak delay sampai 52 hari. Bayangkanlah, 44 hari itu, sebulan, 13 hari tu. Itu lama. Kalau tinggal kucing, siapa bagi makan? Itu yang jadi tak khusyuk tu. Kucing, ikan, lembu, apa semua susah. Tapi perlu ingat, rakan-rakan kita petugas tabung haji, lagi lama. 2 bulan duduk di sana. Betul. Bayangkanlah. Tu kalau beli kucing, bayangkan. 2 bulan. Bawa kucing sekali. Itulah masalah pula dah. Sebab itu jangan sedih nak meninggalkan keluarga. Sebab Imam Al-Ghazali pesan, kebaikan kita musafir pergi haji ni nombor satu sekali tambah ilmu. Kedua tambah rezeki. Yang ketiga hilang duka cita. Yang keempat tambah kawan. Dan yang terakhir tahu budaya orang lain. Itu untung buat haji. Rezeki jangan takut. Kita kalau nak pergi haji, saudara mara datang rumah, Allah salam semua, masya-Allah, Allah. Dia buat alhamdulillah begitu ya. Rezeki insya-Allah. Rezeki insya-Allah Tuhan akan bagi kepada kita mudah-mudahan. Dan anak-anak kita tinggal ke perniagaan apa, jangan khawatir sebab Nabi dah berjanji maftaqara. Kamu tak akan fakir kalau pergi buat haji. Mudah-mudahan. Jadi kalau pegang dengan cerita tadi, kita lebih yakin. Saya puan dah nampak dah tu. Lepas ni tak jadi fakir, bahkan mungkin jadi kaya.
Lagi bergaya pula lagi dah balik pada haji. Hajjah pula dah, lain macam lenggang gitu. Balik dengan jubah baru pula. Masya-Allah. Labuci pula. Allah. Abaya. Bukan, yelah sebab excited. Sebab yang penting kita dah dapat menunaikan dengan... Mana ada orang balik haji jatuh pakai miskin minta asnaf zakat? Tak ada. Lagi bergaya lagi ada. Jaminan tu. Tapi kalau pergi Australia, belum tentu balik makan mi segera kita. Pergi London, Paris balik. Gigit lah beg tu hari-hari. Memang duit tak ada. Tapi Mekah insya-Allah. Okey, baik. Itu di antara jawapan yang diberikan oleh Yang Bahagia Datuk. Memang cukup meyakinkan kita apabila kita berpegang balik tentang sirah ni. Sebab bila kita, tema kita pun memetik ibrah, membentuk syakhsiah, kita akan lebih tambah keyakinan kita. Saya nak kongsikan juga dengan apa yang Datuk sebut tadi, dengan rakan pemanggil kita pula yang kat luar sana tu. Cuba menghubungi kita di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya, siapa di talian? Ustaz, saya Haji Sukinon. Ya, Tu Haji. Dari mana Tu Haji? Daripada Johor. Kabar. Silakan Haji, terus. Saya jauh. Saya nak minta makanan daripada Datuk Majlisah lah. Soalannya gini, Pak Tok, Ya, Tu Haji, sila. Saya dah balik haji. Dah pergi haji pun dah balik kan, dah selamat. Jadi, masa saya pergi haji dulu, orang yang tak pergi haji ni, saudara mara kat kampung ni, dia buat puasa, iaitu puasa pada 30 Zulkaidah sampai 9 Zulhijjah. Baik. Dia kata maksud tujuannya supaya orang-orang yang menunaikan haji tu mudah urusan kat sana. Macam mana pandangan Ustaz lah nak tanya tu aja, ya Ustaz Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang begitu baik, iaitu kita punya orang-orang yang kita tinggalkan saudara mara kita, demi untuk nak memudahkan kita buat urusan haji di sana, mereka melakukan puasa sunat. Zulhijjah memang adalah bulan yang Nabi kita kerap berpuasa, sebab banyak fadilat puasa bulan Zulhijjah. Tapi tidak pula kita diajar bahawa puasa yang kita lakukan demi untuk membantu orang melakukan haji. Sebab itu, kalau nak puasa itu teruskan. Tapi kalau niat nak membantu orang pergi buat haji, pertama doakan. Betul. Mudahkan urusan dia. Yang kedua, ulurlah sikit. Takkanlah tak ulur langsung. Jadi dua ni kalau dapat kita buat, lagi lancar dia punya urusan haji tu. Dia duit ni kalau tak bagi masa pergi pun tak apa. Kemudian masukkan dalam tabung haji pun okey. Dia cocok di sana pula. Air lancar perjalanan tu. Yang penting doakan. Puasa tu terus. Jangan pula dengar malam ni, tak jadilah puasa. Puasa jalan. Mudah-mudahan kita doa puasa tu pun boleh. Tapi tidak ada amalan khusus yang kita buat demi nak membantu orang melakukan haji itu. Tidak ada. Jelas pada kita. Jadi Tuan Haji, terjawab dengan soalan tadi. Boleh buat, tak ada masalah. Cuma nak membantu dengan cara lain. Yang lebih lagi efisien. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, baik rakan-rakan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Yang masih lagi bersama dengan kami, jangan lupa untuk malam ini saya sebut kata kunci untuk kuis terkumpul. Iaitu Bakkah. Saya ulang kembali, Bakkah. Okey, baiklah rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Kerinduan yang kita tanggung apabila terbayangkan betapa mega indahnya suasana ketika berada di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Pasti rasa rindu itulah yang paling utama. Jadi untuk kita mengubati rasa rindu ini bersama dengan pelapor Muhammad Yunus Mat Nur yang sudah pun bersedia di lokasi ketika ini untuk memberikan perkabaran mengenai para jemaah haji kita dan juga gambaran suasana ketika di Tanah Suci ketika ini. Jadi silakan Yunus. Ya, Dia, terima kasih Dia di Angkasa Sempuri. Saudara, hari ini hari kedua kami bersiaran langsung dari kota suci Mekah Al-Mukarramah ini. Dan pejam celik tak lama lagi hari wukuf. Sekitar 14 hari saja, iaitu 2 minggu saja daripada sekarang. Waktu kemuncak untuk ibadah haji akan bermula dari kota Mekah ini. Dan pada ketika ini, pastinya jemaah merasakan aura hari wukuf itu. Begitu juga ahli keluarga mereka yang berada di tanah air pada ketika ini. Untuk makluman, pada ketika ini juga kota Mekah ini juga telah pun dibanjiri oleh
jemaah haji dari seluruh pelosok dunia. Begitu juga dengan jemaah haji Malaysia yang telah pun memulakan penerbangan pertama pada 16 Ogos yang lalu dari kota Madinah dan juga ke Mekah. Bermula 1 September lalu tiada lagi penerbangan ke Madinah. Sebaliknya mereka turun ke Jeddah dahulu sebelum terus ke kota suci Mekah ini. Jadi kalau untuk kita dapatkan angka sebenar, angka terkini mengenai jumlah jemaah haji yang telah pun berada di sini, mungkin kita boleh bersama ketimbalan Ketua Rombongan Haji Kebajikan iaitu Tuan Haji Nurin Anwar Syamsuddin. Jadi Tuan Haji, ni orang kuat tabung haji ni. Kalau tak ada Tuan Haji ni susah juga urusan perjalanan tabung haji di sini. Jadi Tuan Haji mungkin boleh kongsikan jumlah jemaah yang berada di kota suci Mekah ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan. Untuk makluman semua, setakat ini terdapat lebih kurang 13,800 jemaah haji Malaysia yang telah pun sampai di Mekah. Alhamdulillah, kesemua mereka yang berada di Madinah sebelum ini pun telah selamat sampai di Mekah. Jadi angka ini lebih kurang 60% lah daripada jumlah jemaah haji yang akan berada di Tanah Suci nanti. Mereka ini semua telah tiba melalui 43 penerbangan dan insya-Allah sehingga 16 September lagi ini kita akan ada baki sebanyak 21 lagi penerbangan, menjadikan sejumlah 64 penerbangan yang akan membawa jemaah haji Malaysia ke Tanah Suci bagi tahun ini. Tuan Haji boleh kongsikan juga keadaan jemaah pada ketika ini, sebab kami, saya baru saja semak tadi, jumlah suhu yang direkodkan maksimum yang di Kota Mekah ini adalah sekitar 41 darjah Celsius. Mungkin kita nak tahu juga keadaan jemaah yang berada di sini. Okay. Memang benar keadaan suhu di Tanah Suci ini memang kerana ini adalah musim panas. Untuk makluman, kesemua jemaah haji kita ditempatkan di 6 maktab dan terdapat 9 bangunan penginapan keseluruhannya di Mekah ini, dan rata-rata mereka ini dalam keadaan yang selamat, insya-Allah. Kami sebelum ini telah memberi penjelasan dan juga memberi nasihat kepada para jemaah haji kita supaya sentiasa menjaga diri, jangan mendedahkan diri mereka kepada cuaca panas dan sebagainya, dan juga untuk menjaga kesihatan dan juga meminum air yang banyak supaya tidak terjadi kes-kes heat exhaustion dan sebagainya. Alhamdulillah, pihak perubatan yang sama-sama bersama kita pun turut sama-sama menjaga kebajikan dan kesihatan jemaah, dan kita sama-samalah mendoakan semua jemaah haji Malaysia akan berada dalam keadaan sihat dan selamat. Dan insya-Allah seperti yang dimaklumkan tadi, dalam masa 2 minggu lagi kita akan sama-sama bergerak ke Arafah untuk berwukuf, insya-Allah. Terima kasih Tuan Haji atas penjelasan tadi. Itu dia penjelasan oleh orang nombor 2 rombongan haji Malaysia di Mekah Al-Mukarramah ini. Pastinya sedikit sebanyak dapat menimbulkan kelegaan ataupun memberi penjelasan kepada warga Malaysia ataupun ahli keluarga jemaah yang berada di tanah air pada ketika ini. Jadi kami berlima di sini, kru Salamatullah, amat mengharapkan dan berdoa agar urusan sepanjang berada di kota suci ini dapat dipermudahkan. Jadi kami juga mendambakan doa oleh anda semua penonton Salam Baitullah. Sekian saja laporan daripada saya daripada kota suci Mekah Al-Mukarramah ini. Kita kembali bersama dia akan sempurna. Silakan. Baik, terima kasih Yunus di atas perkembangan mengenai para jemaah haji kita yang berada di sana yang sedang menunaikan ibadah haji ketika ini, dan juga dengan gambaran cuaca yang agak panas ketika berada di sana. Kita doakan agar semua para jemaah kita dikurniakan kesihatan yang luar biasa berpanjangan baiknya. Semoga dipermudahkan segala urusan ibadah dan pastinya membawa pulang haji yang mabrur, insya-Allah. Jadi kepada penonton yang terlepas untuk mengetahui cara-cara bagaimana mengikuti kuis harian Salam Baitullah, kita saksikan paparan ini dan kita berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Untuk menyertai kuis terkumpul Salam Baitullah, anda perlu kumpulkan kesemua 10 kata laluan yang diberikan pada bila-bila masa sewaktu siaran program Salam Baitullah. Setelah lengkap kesemua 10 kata laluan, hantar jawapan melalui inbox Facebook Bank Rakyat, bank pilihan anda, beserta slogan "Saya suka menonton program Salam Baitullah kerana tidak lebih 15 patah perkataan." Sertakan juga nama, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon. Penghantar 10 kata laluan yang tepat dengan slogan yang paling kreatif akan dipilih sebagai pemenang. Pelbagai hadiah lumayan menanti anda. Selamat mencuba. Masih lagi bersama dengan kami dalam Salam Baitullah, dan saya juga berasa seronok sangat sebab malam ni berdapat bersama dengan Yang Bahagia Datuk. Ya. Tajuk Mekah memang besar, memang luas aspeknya. Datuk, saya nak tanya. Ada orang ni duit banyak.
Dia kata apa? Tak dapat seru lagi. Dia seru tak main lagi orang kata. Ada duit tak ada? Dia kata itulah tak seru-seru pun suruh pergi lagi. Tak ada lagi. Jadi istilah seru ni orang selalu guna lah. Seru kan, seru lah. Kan, lebih kurang begitulah. Dia tak main seru lagi. Jadi apakah seru tu kena tunggu orang panggil? Ataupun macam kita katalah dapat jemputan baru pergi kenuri kahwin. Baik. Ataupun adakah hanya setakat itu saja? Terima kasih. Seru ni jangan tunggu Nabi Ibrahim. Kita di ATM tiap-tiap tahun menyerunya. Lambayan kita, program kita Salam Lambayan. Salam kita ini adalah kita nak menyeru juga. Sebab itu tidak ada alasan untuk orang mengatakan bahawa dia tak sampai seru. Sebab itu kata para ulama, Imam Al-Ghazali misalnya kata, semua manusia bila diserukan oleh Nabi Ibrahim itu, Jabal Qubais menembak bunyi suara itu, sampailah dijawab di alam roh. Ketika kita di alam roh sebelum masuk rahim ibu kita, kita dah pun menyaut seruan itu. Sebab itu kata setengah ulama, dia 4 jenis manusia dalam soal dia menerima seruan. Ada orang kita boleh tengok dia mampu buat haji banyak kali. Contoh kawan-kawan kita yang tabung haji. Tahun lepas Salam Baitullah muka dia, tahun ni muka dia lagi tugas. Tiap-tiap tahun dia boleh pergi haji. Kata orang yang boleh tiap tahun pergi haji ni maknanya masa dia alam roh dulu, dia menyahut banyak kali. Nabi kata, mai buat haji. Okey. Mai buat haji. Okey. Bila banyak kali, dapat dia pergi haji kerap sikit. Ni kata orang lah. Ya, kita pun tak tahu. Banyak. Dia makna dia sahut berkali-kali. Ada pula orang kata Imam Al-Ghazali, dia mampu buat haji sekali saja seumur hidup. Itulah kemampuan. Masa duduk di Mesir tu, merasalah naik kapal sekali. Alhamdulillah. Balik ke Malaysia, tak merasa dah pergi haji. Duit tak berapa nak ada. Tapi sekali itulah. Ataupun puan-puan, ibu-ibu kita yang ada pada malam ni, mungkin ada yang dah pernah buat haji. Tapi itulah sekali. Nak pergi sekali lagi ni, entahlah dengan lutut, tak boleh macam-macam dia ni. Wallahu'alam. Tapi paling kurang, dia dah pergi. Ini kata orang, dia dulu di alam roh, bila Nabi Ibrahim seru, dia jawab sekali saja. Mai buat haji. Okey, sekali. Kalau banyak kali, kerja tabung haji lah jawabnya. Yang ketiga, ada orang, dia tak mampu pergi haji langsung. Tapi dalam hati masih bercita-cita, Masya Allah. Menangis dia, tengok rancangan Salam Baitullah ni. Menangis dia. Sebab dia bangkali OKU, ataupun ada penyakit-penyakit. Go out. Itu tak, memang tak boleh buat tawah macam mana. Susah, sakit kaki ni, cocok-cocok. Tapi dalam hati dia begitu nak sekali. Sebab itulah bila kita pergi ke Mekah, apa bacaan kita? Bermula daripada kita dekat Kelana Jaya lagi dah. Atau daripada Bir Ali, Madinah. Sepanjang perjalanan apa yang kita baca? Talbiyah. Apa intipati talbiyah itu? Labbaik Allahumma labbaik. Bukanlah cara intro lagu nak nasyid kita di awal tadi. Itu nak bernasyid kan? Kami datang, Tuhan. I'm coming. Gitulah seolah. Macam ibu kata, mari, cepat datang Mekah. I'm coming. Labbaik Allahumma labbaik. Baik itu kata Imam Nawawi, orang sedang talbiyah ni, makruh kau beri salam pada dia. Sebab dia sedang menyahut dan bergembira. Dia nak jawab salam lagi, nak ambil gambar lagi, nak talbiyah. Bila dia nak talbiyah? Biarkan. Tapi itulah kata Imam Al-Ghazali, ada orang yang mampu buat haji sekali saja seumur hidup. Macam sekarang ni Ustaz Nabil, dia masalah, ada orang duit ada, kota. Kita masalah kota sekarang. Kota ni kita tak boleh nak buat apalah sebab tengah ada renovation ataupun pembasuhan di Masjidil Haram itu. Dia nak berbesarkan lagi. Masa renovation sekarang dipahamkan hanya 22,000 jemaah saja yang boleh di kawasan Mataf tu dalam masa sejam. Tahun depan saya dipahamkan dia akan siap semuanya. Jadi bukan kita saja, banyak negara-negara terlibat. Mungkin dia nak menunggu tahun depan, meninggal pula dah. Tapi hati dia nak, duit dah cukup. Tak merasa. Dan yang keempat ini kita tak nak. Keempat ni kita kejap. Ini kita hold jap. Kita rehat jap. Sebab saya nak bawa rakan-rakan para penonton semua. Kita saksikan satu bingkisan istimewa Kabar Tanah Suci. Saya nak sampaikan salam kepada anak saya yang berada di laut. Nama dia Muhammad Taufik. Kedua Muhammad Luqman Hakim. Ketiga Muhammad Hafizuddin. Semua tu masih belajar lagi lah di Malaysia. Allah sampaikan salam kepada anak-anak kat Seremban Negeri Sembilan. Tanya apa khabar mak di sini sihat. Maaf ya, dia tak ada apa.
sihat-sihat semuanya. Alhamdulillah lah bersama ni ceria lah kat sini. Anak-anak saya di KL, di Kedah, di Kuantan, kami berdua sihat walafiat. Dan alhamdulillah 8 tahun menanti nak pergi ke Mekah tu kan. Menangkan haji, kami dapat berdua pergi haji. Saya nak sampaikan salam kepada anak-anak saya di Maran dan juga abang saya di Sempah Tebing Tinggi di Lantuk, juga anak-anak saudara semualah, dan juga sahabat-sahabat anda yang berada di Maran lah, Pahang. Allah terubatnya rindu. Ya. Betul. Ahli keluarga. Mak. Ayah. Seronok macam dekat pula kan. Ya, betul. Tapi lah itulah lambaian Ustaz kata tadi lah, lambaian. Kita sambung lagi Ustaz. Yang keempat tadi. Imam Ghazali kata ada jenis orang pula seru tu dah sampai. Dan dia tak pergi tu dalam keadaan dia mampu. Dia mampu. Dia boleh pergi ke Paris, boleh pergi ke London beli handbag macam-macam. Haji dia tak boleh pergi. Ini masalah. Habis tu perempuan kena hati-hati. Ni contoh bukan di sini ya. Kadang tanya, kau pergi haji belum? Belum Ustaz. Kau pergi? Duit tak ada. Amboi. Nengok ke handbag dia. Nengok ke tudung dia. Siakak. Jenahok. Macam-macam fesyen tudung. Ya Allah. Takut je jenis ikan atas kepala. Takkanlah tak ada duit. Ini kena hati-hati. Hati-hati. Kalau kita tak pergi tu memang tak mampu betul. Tak apa. Ini kadang budak-budak muda sekarang dia bawa kereta macam-macam, menyimpan tabung haji ada kita menyimpan. Sebab itu Nabi sebut man kana lahu malun yablughuhu hajju baiti rabbih. Siapa-siapa yang ada duit dan duit dia dah cukupi untuk dia buat haji. Kalau kita buat muassasah baru 9,000 lebih. Ada subsidi pula lagi, bukan dia total 15,000. Dan dia dah cukup duit tapi dia tak pergi. Sa'ala raj'ata indal maut. Dia akan menyesal, yang sangat menyesal apabila dia nak meninggal dunia nanti. Sebab itu Nabi sebut, hadis daripada Abu Daud, Ibn Abbas pernah dengar, man aradal hajj falyata'ajjal. Macam ibu-ibu kita malam ni dah dengar tengok orang di Mekah, semangat pula dah. Jadi kalau dah ada niat, mesti bersungguh-sungguh, mesti cepatkan urusan. Pergi tabung haji, terus menyimpan. Kalau simpan hari esok, dalam 50 tahun lagi dapatlah giliran itu baru pergilah kalau muassasah. Tapi yang penting kita melakukan sesuatu sebagai simbol kita menyaut seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang paling mustahil. InsyaAllah. Dah banyak dah kita dapat puan-puan Untung kita malam ni Datuk kongsi yang kita ilmu-ilmu ni jangan kita simpan je. Balik kita cerita tambah-tambah pada suami-suami. Kan? Ada anak-anak kita. Bang. Duit banyak. Ajak. Tambah Haji Bakhir pun pergi haji. Sebab dapat haji ya? Haji Bakhir pun pergi haji. Allahu Akbar. Itu dia kalau cerita tak habis. Tapi tak apa. Kita nak kongsi lagi. Apa dia yang nak kita kongsikan dengan rakan-rakan kita? Ustaz, kalau perbincangan tu memang seronok sangat Ustaz, dan kita dah bawakan langsung daripada Tanah Suci untuk kita ubati penonton kita kerinduan mereka. Jadi kita bawakan penonton kali ini ke Madinah Al-Munawwarah dengan menyaksikan bingkisan eksplorasi ini untuk kita ubati kerinduan melihat sejarah peninggalan insan yang paling istimewa di sisi Allah, Nabi Muhammad SAW, untuk kita melihat keindahan betapa mega indahnya Masjid Nabawi ini, kerana di dalamnya ada satu ruang yang istimewa yang digelar Raudah. Jadi kita saksikan bingkisan eksplorasi ini. Bagi jemaah haji, mereka sudah pasti menziarahi Madinah Al-Munawwarah sama ada sebelum atau selepas menyelesaikan ibadah haji. Dan lokasi yang dikunjungi di Madinah pastinya Masjid Nabawi. Kumpulan jemaah haji Malaysia amat beruntung kerana tempat penginapan yang disediakan begitu hampir dengan Masjid Nabawi. Saudara, saya kini berada di kawasan penempatan untuk kumpulan jemaah haji Malaysia di kota Madinah ini. Alhamdulillah lokasinya begitu hampir dengan Masjid Nabawi. Sekiranya berjalan kaki tak sampai 5 minit, kita dah boleh tiba di masjid tersebut. Dan pada waktu sebegini, kebiasaannya jemaah haji Malaysia sedang berada di Masjid Nabawi bersama jemaah-jemaah negara lain untuk beriktikaf. Jadi jom kita bersama mereka untuk beriktikaf bersama.
Masjid Nabawi didirikan pada tahun pertama hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, iaitu bersamaan 622 Masihi. Pembinaan masjid ini bermula pada hari kedua selepas ketibaan Rasulullah di kota Madinah. Sejak itu ia mengalami beberapa kali pembesaran. Menjangkau 14 abad, Dewan Sembahyang Masjid Nabawi kini memiliki keluasan lebih 165,000 meter persegi untuk tingkat atas dan bawah yang mampu menampung 257,000 jemaah. Manakala bahagian laman masjid yang dijadikan tempat solat pula boleh memuatkan 250,000 jemaah. Secara keseluruhannya, sekitar 700,000 jemaah mampu dimuatkan dalam Masjid Nabawi pada hari-hari biasa dan boleh mencecah sehingga 1 juta orang pada musim haji. Di sebelah luar pula terdapat payung-payung gergasi di sekeliling masjid, membuatkan sesiapa sahaja terpegun melihatnya. Payung dibuka pada sebelah pagi, manakala ditutup semula menjelang maghrib. Kedudukannya sebagai masjid kedua paling suci membuatkan Masjid Nabawi mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Saudara, Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa solat di masjidku ini, iaitu Masjid Nabawi, terdapat lebih 1,000 fadilat berbanding solat di masjid-masjid lain kecuali Masjidil Haram. Jadi para jemaah haji yang berada di Madinah ini mengambil kesempatan untuk menunaikan sebanyak mungkin solat fardu dan juga solat sunat untuk merebut ganjaran yang dijanjikan. Makam Rasulullah SAW dan 2 Khalifah Ar-Rashidin serta Raudah turut berada di dalam masjid ini. Kisah Raudah dan makam dalam Masjid Nabawi akan kami bawakan dalam segmen eksplorasi Salam Baitullah esok. Mudah-mudahan dengan bingkisan ringkas mengenai Masjid Nabawi dapat membangkitkan kecintaan kita kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan pastinya dapat mendekatkan lagi rasa rindu kita kepada pencipta dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata laluan kepada mereka yang terlepas di awal tadi yang Ustaz sebutkan, ya, kepada anda penonton di rumah dan juga penonton di studio, ya, kata laluan hari ini ialah bakah. Yang itu, dan saya akan bacakan juga komen untuk yang ada di Facebook ketika ini bersama dengan rakan Facebook kita daripada Atikah Man. Katanya, Assalamualaikum, salam Baitullah, rancangan yang amat bermanfaat mengubat rindu kami kepada Makkah Al-Mukarramah. Salam Baitullah, seindah namanya. Dan daripada Muhammad Khalim, katanya, mengembalikan kenangan di tanah suci, sentiasa merinduimu Makkah dan Madinah. Masya Allah. Kalau kita sebut tentang rindu, Ustaz, memang tak terungkap, Ustaz. Saya berada di sana juga tak puas rasa nak kembali ke Malaysia ni. Dan pastinya, Ustaz, kita teruskan dengan kuis kita kepada penonton yang berada di rumah. Pastikan anda sudah sedia pen dan kertas untuk mencatat soalan kuis Salam Baitullah harian pada hari ini. Saksikan paparan ini. Kuis harian Salam Baitullah. Berikut adalah soalan hari ini. Penyertaan sehingga 11.59 minit malam ini dan pemenang akan diumumkan pada hari berikutnya semasa siaran langsung Salam Baitullah. Anda mungkin pemenang bertuah kami. Selamat mencuba. Baiklah, saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita telah pun berada di penghujungnya yang bagi Datuk. Tajuk Mekah ni besar yang kita bincang, kita fokus berkaitan dengan seruan khususnya pada diri kita. Jadi penutup ini, apakah kata-kata akhir yang bagi Datuk dan pesanan untuk kita semua? Baik, Bukit Batu panas merekah, terasa dingin menjelang pagi. Haji mabrur membawa berkah, ampunan serta redha ilahi. Dahan keranji melambai tinggi, gugur buahnya melantun-lantun. Panggilan haji dah tiba lagi, mabrur di doa pelengkap rukun. Indah labuci kelambu putri, tambah indah maniknya merah. Tanah suci serambi syurgawi, semoga ibadah berbunga jannah. Pergi membeli di pasar keranji, pulangnya nanti membeli bubur.
Selamat beribadah jemaah haji, pulang membawa haji yang mabrur. Dan yang mustahak sekali, anak tupai memakai topi, duduk berkemah di tepi pondok. Kalau dah sampai ke tanah suci, belikan kami kurma dan songkok. Wallahu a'lam. Gurau saja. Anak tupai saya suka tu. Tak pakai topi. Itu ialah teringat masa ini. Tapi pesanan-pesanan yang baik khususnya pada kita dan pada mereka yang telah pun bergelar sebagai Duyuf Rahman. Jadi ambillah peluang ini untuk kita kutip sebanyak ilmunya sebagai bekal kita untuk bawa ke sana nanti. Baik, dia apa pesanan terakhir kita? Saya berada di sini mendengarkan perbincangan, rasa seronok. Banyak ilmu yang dapat saya pelajari, yang mana kurang kita tambahkan, Ustaz. Saya juga berkongsi kegembiraan, kerinduan bersama dengan penonton di studio, cantik-cantik, manis-manis, dan juga pastinya penonton di rumah. Pastinya kita mengharapkan Salamatullah ini dapat mengubat kerinduan dan membawa perkabaran mengenai saudara mara, keluarga dan sebagainya. Dan Ustaz, saya ingin mengambil kesempatan juga pada malam ini, saya mengucapkan terima kasih kepada penaja pakaian saya pada malam ini, daripada Dewi Sofia. Jadi Ustaz, mungkin ada sesuatu ingin yang disampaikan? Yang paling pentingnya dia kita nak ucapkan terima kasih pada penaja utama kita, Bank Rakyat, Bank Pilihan Anda. Sebab menaja kita selama 6 musim dan alhamdulillah banyak yang dapat kita kongsikan menerusi siaran ini. Dan tak lupa juga pada penaja untuk perabot kita, Gloria Home Furnishing. Dan juga terima kasih pada puan-puan daripada Kepong. Alhamdulillah. Yang bagi Datuk, terima kasih juga kerana sudi bersama dengan kami. Jadi jangan lupa untuk rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, kita banyak lagi yang nak dikongsikan tiap-tiap malam. Bagi yang terlepas, boleh mengikuti ulangannya pada jam 2 petang esok hari, insya-Allah. Jadi rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jumpa lagi pada malam berikutnya, insya-Allah. Sirru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.